minal khasirin. Niscaya kamu masuk golongan orang-orang yang merugi. Apa maknanya? Maknanya orang Bani Israel yang berpaling daripada kebenaran ini, kalaulah nanti di pada mahsyar Allah Ta'ala tidak menggunakan sifat rahmannya dan rahimnya kepada mereka ni akan jadi, kata Allah SWT, mereka ni akan jadi dari kalangan orang rugi. Ini mereka akan jadilah dari kalangan orang yang tidak akan merasai nikmat syurga Allah SWT. Jadi kalau tak masa nikmat syurga, ke mana pergi? Ya, tuan-tuan tentu dah tahulah jawapannya. Bukanlah ke syurga namanya, mungkin satu lagi tempat yang akan ada dalam alam akhirat. Apa dia? Iaitu neraka. Waliyazubillah. Itu sedikitlah kupasan daripada ayat 63 dan 64 ni, tafsir ringkasnya. Maka kita lihat apa yang ingin dihuraikan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan ayat 63 dan 64 surah Al-Baqarah ini. Allah SWT menceritakan bahawa kaum Bani Israel telah membuat persetiaan dengannya sebagaimana disebutkan pada ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum. Ya, dan ingatlah wahai Muhammad, tatkala kami mengambil persetiaan dengan kamu. Yakni kamu itu Bani Israel. Dan ingatlah wahai Bani Israel, Muhammad dan juga Bani Israel. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka il itu boleh ditujukan kepada Nabi juga. Dan kum di situ, ayat-ayat ini dituju pada siapa sebenarnya? Turun pada Nabi, dituju pada siapa? Tuju pada Bani Israel. Tetapi persetiaan itu telah dikhianati oleh keturunan mereka, itu kaum Yahudi pada zaman Nabi SAW. Antaranya ialah mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma tawallaitum min ba'di dzalik." Ini dia tuan-tuan. Ini dia. Persetiaan itu sebenarnya persetiaan yang ada pada kita yang dimeterai oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam lagi. Ini mereka mengakui mereka akan setia kepada Nabi akhir zaman yang akan zahir nanti. Sebab ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Adalah apa yang berlaku tuan-tuan apabila Nabi itu zahir. Kita dah baca ayat tadi, falamma ja'ahumul bayinat qalu hadha sihrun mubin. Itu kata mereka. Mereka kata pada diri sesama mereka, ini sihir yang nyata. Bagaimana pula mereka berhadapan dengan orang-orang awam di hadapan mereka? La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Apa dia tuan-tuan? Mereka sembunyikan. Bila orang awam tanya, betul ke Muhammad yang ada di Madinah itu adalah Muhammad yang diceritakan dalam kitab Taurat yang kita baca selama ni? Kata robai-robai itu bukan itu sebenarnya. Muhammad tu belum turun lagi, belum zahir lagi, belum ada lagi. Kita masih menunggu. Tu dia. Sedangkan itulah dia, Muhammad yang diceritakan dalam kitab Taurat. Jadi apa yang berlaku? Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Mereka berpaling, mereka ingkar selepas itu. Kalau ditilik susunan ayat 63, cara bersedia kaum Bani Israel itu amat ganjil. Nampaknya harus menggunakan ancaman, barulah mereka mau tunduk. Sebenarnya ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'na fawqakum tur. Surah Azim, mafhumnya kami tinggikan bukit ke atas kamu. Yakni Allah Ta'ala telah mencabut sebuah bukit di Palestin ke awang-awang tepat di atas kepala mereka sambil bertitah, uzu ma atainakum biquwwah. Surah Azim, mafhumnya ambillah yang dikerjakan apa-apa yang kami perintahkan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh. Yakni perintah-perintah yang ada dalam kitab Taurat itu hendaklah mereka patuhi. Atau jika mereka ingkar, saya akan dihempap oleh bukit tersebut sehingga mereka binasa semuanya. Ini tak mustahil. Sebab umat zaman terdahulu
bila Allah Ta'ala turunkan azab, lenyap habis semua. Hanya umat Nabi Muhammad SAW sahaja yang Allah Ta'ala tidak jadikan seperti itu. Kenapa? Kerana kasih sayang Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lepas tu tak dia jatuh. Allah Ta'ala sayang kepada baginda SAW, maka bila Allah Ta'ala turunkan bala, turunkan musibah, dia tak kena satu dunia. Dia tak kena satu dunia. Termasuklah COVID-19. Tidak semua orang yang terkena penyakit COVID-19 ni. Kalau tuan-tuan tengok statistik, banyak negara-negara di dunia yang kes COVID-nya sangat rendah. Sangat rendah. Antaranya negara-negara Afrika. Sangat rendah kes COVID-19. Jadi mana ada lagi umat Nabi Muhammad SAW ini yang terselamat dari musibah COVID-19 ini, dari bala COVID-19 ini. Dan Allah Ta'ala jadikan COVID-19 ini sebagai peringatan darinya. Bahawasanya apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis itu suatu yang benar. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, antara tanda-tanda akhir zaman, tanda akhir zaman akan wujud satu penyakit yang tiada ubatnya. Dulu tahun 80-an dulu, para penceramah agamawan mentafsirkan penyakit yang tak ada ubat itu sebagai AIDS. Sebagai AIDS. Tetapi kini kita ketahui bahawa AIDS itu ada ubatnya. Dan sampai hari ini, pada waktu kita ni, penyakit AIDS itu kalau ada pun tidaklah seperti mana pada mula-mula merebaknya penyakit AIDS itu. Malah mungkin kalau kita tanya generasi baru, kita tak kenal AIDS itu apa. Tapi bila sebut COVID-19, satu dunia tahu penyakit COVID-19 ini. Dan banyak perubahan yang berlaku akibat merebaknya penyakit COVID-19 ini. Dan yang pastinya penyakit COVID-19 ini tidak ada ubat yang benar-benar mujarab yang boleh menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Itu cerita dia. Jadi itu beza kita dengan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat terdahulu. Bani Israel itu sendiri pun Allah Ta'ala angkat bukit nak ditampakkan kepada Bani Israel yang berada di berhampiran dengan bukit Tur Sina itu. Kan? Bila dah bukit tu dah naik, mereka nampak dengan empat mereka, barulah mereka mengambil persetiaan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Harun alaihissalam. Barulah mereka menerima kitab Taurat. Itu dia. Apabila mereka melihat ancaman ini, barulah mereka semua takut dan segera mereka bersedia serta taat kepada Allah. Lalu mereka bersujud. Ada diriwayatkan cara sujud mereka pada masa itu ialah sebelah muka mereka arahkan ke bawah, dan sebelah yang lain mereka arahkan ke atas, memperhatikan bukit yang hendak mengempak mereka itu. Tapi persediaan mereka itu akhirnya palsu sebagaimana tersebut dalam ayat 64, iaitu mereka berpaling dari ketaatan. Tapi untunglah dengan adanya kurnia dan rahmat Allah berpeluang supaya mereka taubat dengan mengundurkan seksanya. Kalau tidak, nescaya mereka dibinasakan sebagai orang yang rugi. Itu dia tuan-tuan. Inilah yang disebut oleh penyusun kitab ini. Persetiaan Bani Israil itu sebenarnya hanyalah sesuatu yang palsu. Tapi Allah Ta'ala beri peluang. Sebab itulah banyak Nabi-Nabi Rasul-Rasul diutuskan kepada Bani Israil ini. Itu cerita dia. Kalau tak kerana adanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan kemudian pada Bani Israil seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sudah pastilah Bani Israil ini rugi di dunia dan rugi ke
sampai ke akhirat.